Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 akan membincangkan isu bunuh diri dan perspektif pelajar IPT. Mari kita kupas dengan lebih lanjut isu ini. Isu membunuh diri merupakan sesuatu isu yang sering dibangkitkan oleh masyarakat, terutamanya golongan pakar psikologi. Menurut Universiti Sains Malaysia iaitu pada tahun 2015, perkataan membunuh diri didefinisikan sebagai perbuatan mengambil nyawa diri sendiri secara sengaja, dan perbuatan tersebut terkait dari segi biologikal, sosial dan psikologi. Kes membunuh diri juga sentiasa meningkat dari tahun ke tahun yang lain, dan sumber ini telah diambil daripada Utusan Malaysia tahun 2021. Tambahan pula, isu membunuh diri sering melibatkan remaja dan orang dewasa dalam lingkungan umur 19 tahun sehingga 40 tahun. Isu membunuh diri juga perlu dititikberatkan dari pelbagai perspektif untuk mengetahui segala punca dan cara atasinya. Bagi bahagian kerangka teori, menurut Emil Durkheim, seorang sosiologi, terdapat 4 jenis contoh bunuh diri iaitu altruism suicide, enemy suicide, egoistic suicide dan fatalistic suicide. Beliau telah menulis buku yang bertajuk Suicide bagi menerangkan bahawa penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi sosial. Durkheim menegaskan bahawa fakta sosiologi dan fakta sosiologi adalah sesuatu yang berbeza. Fakta psikologi adalah bawaan dari seseorang sejak lahir. Dengan demikian, bukan merupakan hasil daripada pergaulan mereka dengan masyarakat yang lain. Fakta sosiologi pula tidak dapat dikaitkan dengan fakta psikologi. Ia hanya dapat diterangkan dengan fakta sosiologi sendiri. Fakta sosiologi adalah berhubung dengan kehidupan manusia. Segala pergaulan hidup akan bersentuhan dengan fakta-fakta yang berada di lingkungan masyarakat dan sosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah fakta seseorang dari cara mereka berfikir, bertindak dan berperasaan yang menunjukkan ciri-ciri tertentu seseorang bertindak tanpa sedar. Analisis juga mengharapkan bahawa bunuh diri dipengaruhi oleh faktor sosial lain seperti integrasi sosial. Emil Durkheim juga tidak mementingkan cara mereka seseorang membunuh diri, namun beliau lebih mementingkan turun naik angka yang membunuh diri kerana ia melibatkan integrasi sosial daripada tingkah laku individu itu sendiri. Kerangka teori yang pertama ialah epistemologi diterjemahkan sebagai permulaan awal bagi pemikiran yang menjadi dasar wujudnya sesuatu ilmu. Yang kedua, epistemologi juga dikenal sebagai theory of knowledge, ialah sesuatu kewujudan ilmu terutamanya berkaitan dengan kaedah, pengesahan dan kesahan bagi memperoleh ilmu daripada realiti sosial. Yang ketiga, epistemologi boleh digunakan untuk membahas dan menerangkan kejadian sosial yang terjadi. Epistemologi mempunyai beberapa istilah yang selalu digunakan oleh penyelidik seperti positivism, interpretivism, empiricism, rationalism dan constructivism. Yang keempat, positivism menurut Blake merupakan cabang pemikiran falsafah klasik yang diperkenalkan oleh August. Yang seterusnya, positivism merupakan pendekatan memperhatikan realiti sosial yang objektif berdasarkan pemerhatian yang sistematik dan uji kaji yang dinyatakan Esther by Smith. Ilmu signifikan berpandukan pemerhatian, aspek realiti dan bersifat luaran. Statistik menerangkan secara teliti dan telus dalam menggambarkan sesuatu keadaan menggunakan pandangan objektif menerusi statistik yang didapati external reality dan tidak dipengaruh oleh pendapat atau pandangan sendiri. Seterusnya masuk kepada bahagian isu semasa. Isu bunuh diri ini menunjukkan peningkatan setiap tahun dan juga menunjukkan peningkatan dalam kalangan pelajar tidak mengira pelajar sekolah menengah maupun pelajar IPT. Isu bunuh diri ini mempunyai kaitan dengan salah satu cabang falsafah iaitu eksistensialisme.
Eksistensialisme ni dapat didefinisikan sebagai kebebasan individu dalam mencari makna hidup mereka. Dengan kata lain, individu bebas untuk membuat keputusan ataupun kehendak mereka sendiri, kerana manusia merupakan makhluk yang bebas berfikir. Eksistensialisme ni berkait rapat dengan isu bunuh diri disebabkan setiap individu bebas untuk memilih jalan yang dikehendaki, seperti mengakhiri hidup mereka ataupun sebaliknya. Untuk analisis data, sebanyak 30 orang responden terdiri daripada 23 orang perempuan dan 7 orang lelaki. Kebanyakan daripada mereka berbangsa Melayu dan berputera Sarawak. Kajian mendapati 10 orang daripada responden pernah terniat untuk membunuh diri dan mengatasi niat tersebut dengan melakukan hal-hal yang dapat menyibukkan diri dan menghindarkan diri daripada perkara negatif. Melalui kajian juga, hampir kesemua responden bersetuju bahawa peranan pihak keluarga penting dalam mengurangkan kadar jenayah bunuh diri. Kajian kami mendapati golongan perempuan lebih berkeberangkalian dan berpotensi untuk membunuh diri berbanding lelaki. Manakala, majoriti kebarangkalian peringkat umur yang melakukan cubaan bunuh diri ialah remaja yang dalam lingkungan 19 hingga 24 tahun. Dalam kajian ini juga, majoriti responden mengatakan bahawa kita dapat mengetahui seseorang memilih untuk bunuh diri ketika mengalami kemurungan, manakala punca utama bunuh diri ialah gangguan emosi seperti stres dan depresi. Analisis kajian ini telah menunjukkan bahawa responden bersetuju bahawa sentiasa berfikiran positif dan berjumpa konseling dapat mengelakkan diri daripada berfikir untuk bunuh diri. Melalui analisis ini, juga memaparkan seluruh responden bersetuju bahawa kesihatan mental berkaitan dengan perbuatan bunuh diri. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung kepada part saya, iaitu kajian responden sekiranya mereka bersetuju dengan meluahkan masalah yang terpendam dapat membuang sepenuhnya niat mereka ingin membunuh diri. Berdasarkan data yang kami dapati, sebanyak 70% orang bersetuju dengan cadangan tersebut dan sebaliknya sebanyak 30% tidak bersetuju dengan jawapan dengan meluahkan masalah mereka dapat keinginan mereka tu untuk membunuh diri. Seterusnya, dengan mengetatkan hukuman bagi pesalah yang melakukan cubaan membunuh diri, adakah mereka bersetuju dengan pernyataan di atas? Berdasarkan maklumat yang kami perolehi, sebanyak 56.7% mereka bersetuju dengan pernyataan tersebut. Namun sebaliknya, sebanyak 43.3% mereka tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, melalui pendapat yang kami dapat daripada responden tentang apakah persepsi mereka sebagai pelajar tentang isu bunuh diri, seramai 4 orang responden mereka menyatakan bahawa isu ini sangat membimbangkan, dan seramai 2 orang responden menyatakan untuk mengelakkan daripada hal ini terjadi, individu tersebut perlu berfikir lebih bijak dan perlu mengawal emosi mereka dengan lebih baik agar supaya lebih stabil. Dan seramai 6 orang responden pula menyatakan bahawa isu ini sangat membimbangkan dan isu ini perlu diambil berat oleh semua pihak. Dan manakala seramai 4 orang responden menyatakan bahawa individu yang ingin membunuh diri adalah tindakan untuk mereka mengakhiri masalah mereka atau menyelesaikan masalah penderitaan mereka. Dan seramai 7 orang responden pula menyatakan bahawa tindakan bunuh diri ini tidak wajar dilakukan sama sekali. Dan seramai 2 orang responden menyatakan isu bunuh diri ini terjadi disebabkan oleh kurang didikan agama. Seterusnya, pendapat responden tentang sekiranya seseorang mengatakan nasihat untuk mengakhiri hidup kepada mereka, apakah tindakan yang mereka akan lakukan. Semua responden menunjukkan jawapan yang positif, iaitu ingin menghentikan tindakan tersebut, iaitu tindakan mereka cuba untuk membunuh diri. Namun terdapat responden yang menyatakan dengan cara mereka yang berbeza, iaitu seramai 20 orang responden menyatakan bahawa tindakan yang dilakukan oleh mereka adalah menghentikan perbuatan tersebut, lalu memberikan kata-kata positif serta menemani atau menjadi teman untuk mendengar luahan masalah daripada individu tersebut. Dan seramai 4 orang responden menyatakan untuk
bahawa individu tersebut perlu ke pusat kaunseling agar mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Akhir sekali, melalui kajian yang kami dapati daripada responden tentang apakah pendapat mereka jika bunuh diri mengapakah bunuh diri menjadi pilihan terakhir di saat masalah dianggap tiada jalan penyelesaian. Sampai 23 orang responden menyatakan bahawa bunuh diri menjadi pilihan terakhir kerana salah satu cara mereka untuk melepaskan diri mereka daripada masalah dan beban yang dipikul melalui mengakhiri hidup mereka. Dan seorang responden pula mengatakan bahawa kurang pegangan agama dan tidak percaya Tuhan menyebabkan individu tersebut mengakhiri hidupnya untuk bebas daripada masalah. Dan seramai 2 orang responden menyatakan bahawa bunuh diri menjadi pilihan terakhir disebabkan masalah mental yang dihadapi oleh individu tersebut. Dan seorang responden pula menyatakan bahawa tidak tahu mengapa bunuh diri menjadi pilihan terakhir untuk bebas daripada masalah. Hal ini dapat disimpul bahawa isu bunuh diri dalam kalangan pelajar IPT tidak boleh diambil ringan. Menurut Berita Harian, pada 2018, kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan mendapati bahawa 11.2% remaja mempunyai idea untuk membunuh diri, iaitu 9% daripada mereka merancang untuk membunuh diri dan 10.1% lagi melakukan cubaan untuk membunuh diri. Kenyataan ini boleh memberi bayangan kepada kita tentang betapa bahaya isu bunuh diri dalam kalangan remaja. Pihak bertanggungjawab perlu mengambil tindakan dengan mengadakan kempen kesedaran tentang isu bunuh diri. Pihak ibu bapa juga perlu mengambil tanggungjawab dengan sentiasa memantau tingkah laku anak-anak. Itu sahaja daripada kami. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.